Cadangan menaikkan kadar bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada RM1,000 sebulan kepada golongan orang kurang upaya OKU berbanding RM200 hingga RM300 sekarang akan dilaksanakan segera. Ketika memberikan jaminan berkenaan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sebagai kerajaan yang prihatin, beliau akan memastikan golongan itu mempunyai hak dan peluang sama rata untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Menerusi hantaran di laman Facebooknya bersempena Hari OKU Sedunia hari ini, Tan Sri Muhyiddin berkata, mengambil kira keadaan ekonomi serta kos sara hidup semasa, beliau telah mengusulkan agar bantuan bulanan JKM itu dinaikkan. Tambah beliau, pastinya golongan OKU juga termasuk dalam kumpulan masyarakat yang akan mendapat faedah daripada kenaikan itu. Pada Ogos lalu, Tan Sri Muhyiddin dilapor mengusulkan kenaikan bantuan bulanan tersebut dan usaha membantu golongan itu termasuk B40 merupakan aspirasi Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinannya. Jelasnya, golongan OKU adalah sebahagian daripada masyarakat yang sentiasa dekat dan diberi perhatian olehnya dan juga kerajaan. Beliau berkata kerajaan melalui Kementerian Keuangan juga telah mengumumkan beberapa inisiatif yang boleh membantu golongan tersebut ketika membentangkan Belanjawan 2021 baru-baru ini. Antaranya menaikkan bantuan bulanan OKU tidak berupaya bekerja daripada RM250 kepada RM300, kadar allowance pekerja OKU RM400 kepada RM450 serta bantuan penjagaan OKU daripada RM350 kepada RM500. Mengikut rekod JKM, bilangan OKU berdaftar di Malaysia setakat ini ialah 581,265 orang dan beliau berharap kempen mendaftarkan golongan tersebut dipergiatkan lagi bagi memastikan tiada yang tercicir dan tidak diberikan perhatian. Sempena Hari Orang Kurang Upaya OKU Sedunia, ramai daripada golongan itu nyata tidak menjadikan kecacatan sebagai alasan meminta belas kasihan orang lain. Pasangan Ramli Abbas 61 tahun dan isteri Nur Jasmi Othman 64 tahun antara yang tabah dan tidak patah semangat untuk meneruskan kehidupan. Ketika ditemui di rumah mereka di Jalan Kaki Bukit di Kanga, Nur Jasmi gigih mengambil tempahan kraftangan rotan selain menjual nasi lemak dan kuih muih. Ramli pula menyediakan perkhidmatan urut refleksologi di rumah mereka. Menurut Ramli, dia hilang penglihatan ketika berusia 41 tahun akibat masalah saraf dan faktor keturunan. Nur Jasmi pula sebelum ini boleh melihat dengan sebelah mata kirinya, namun akibat kegagalan pembedahan yang dilakukan 30 tahun lalu, dunianya kelam sepenuhnya. Kita perlu berusaha dengan gigih lah. Kalau kita nak harap bantuan orang semata-mata tak boleh. Kita kena usaha. Apa-apa pun kita kena usaha sendiri. Bantuan tu orang bagi, kita terima, alhamdulillah. Jasmi mampu menyiapkan 1 hingga 2 kraftangan sehari dengan perolehan hasil jualannya sekitar 3 hingga RM400. Jika jualan nasi lemak dan kuih mendapat sambutan, dia mampu memperoleh RM500 sebulan. Ramli yang pernah hampir berputus asa akhirnya mampu bangkit untuk terus berdiri. Lepas tu mereka JKM tu hantar pakcik pi berkursus belajar urut lah di sini kelas Home Penang untuk mencari rezeki. Di situlah pakcik mula mengenali kawan-kawan yang senasib dengan pakcik ni yang tak nampak ni dan bersemangat pula. Lebih-lebih lagi sekarang kita ada persatuan pula orang buta Malaysia, seluruh Malaysia ni sampai ke Sabah, ke Sarawak. Dalam pada itu, orang ramai perlu sedar di sebalik hasil produk kraftangan rotan ada cerita dan kegigihan termasuk golongan OKU meneruskan kehidupan mereka. Jadi kita yang di luar sana kita perlu sokongan lah. Kita perlu sokongan untuk mereka ni terus dapat menjana kehidupan ekonomi untuk teruskan kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, Rina berkata saban tahun kerajaan sentiasa berusaha menambah baik kebajikan 581,265 OKU berdaftar termasuk menaikkan kadar bantuan beberapa bantuan bulanan. Katanya antara penambahbaikan terkandung dalam Belanjawan 2021 adalah menaikkan allowance bulanan warga OKU tidak berupaya bekerja daripada RM250 kepada RM300, kadar allowance pekerja OKU daripada RM400 kepada RM450, bantuan penjagaan OKU daripada RM350 kepada RM500 dan RM5,000 pelepasan cukai pasangan OKU.
Jadi adalah harapan saya di peringkat kementerian agar masyarakat dan juga bersama dengan golongan OKU ini akan dapat sama-sama mengambil inisiatif yang disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi sempena sambutan Hari OKU pada tahun ini, kita telah pun mengadakan pelbagai program untuk menyambut dan juga menghargai golongan istimewa ini. Hari OKU Peringkat Kebangsaan disambut setiap 3 Disember sejak 1994 dengan tema tahun ini adalah Membina Kesejahteraan OKU Mendepani Perubahan. Berdasarkan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sehingga 31 Oktober 2020, jumlah OKU yang berdaftar dengan JKM melalui Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya SMOKU adalah seramai 581,265 orang dan statistik tersebut masih jauh rendah berbanding dengan laporan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mendedahkan 15% daripada rakyat sesebuah negara terdiri daripada golongan orang kurang upaya OKU. Ikuti laporan khas sempena sambutan Hari OKU Sedunia 2020 siri 2 yang disediakan wartawan Norliana Zulkifli. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi JKM Fatimah Zuraidah Saleh, sempena Hari OKU Sedunia 2020 yang disambut 3 Disember setiap tahun, tema tahun ini Membina Kesejahteraan OKU Mendepani Perubahan bertepatan dengan tema Hari OKU Antarabangsa 2020 iaitu Building Back Better Towards a Disability Inclusive, Accessible and Sustainable Post-COVID-19 World. Rata-rata OKU di luar sana berhadapan dan bergelut macam mana untuk sebat meneruskan kehidupan dalam pandemik ini. Justru pada tahun ini tema ini dipilih untuk kita mengangkat dan membantu memulihkan kembali warga OKU yang berada di negara kita. Menurut Fatimah lagi, Belanjawan 2021 juga menyediakan pelbagai inisiatif dan peruntukan yang memberi manfaat kepada golongan OKU. Jelasnya, sehingga kini seramai 1,882 orang OKU diluluskan bantuan geran pelancaran di bawah program 2 Years Exit Program atau 2YEP dengan peruntukan sejumlah 5.08 juta ringgit. Dan sehingga kini, hampir 3,000 klien yang menyertai program 2YEP ini telah berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan sejak ia diperkenalkan pada 2016 dengan menerima geran pelancaran sebanyak RM2,700. Macam-macam kan orang kata kemudahan yang telah disediakan, baik subsidi ataupun imbuhan ataupun insentif-insentif yang telah diberikan oleh kerajaan kepada kita. Apa yang saya nak highlightkan di sini, bagi mereka yang punya masalah ataupun yang memang sebenarnya adalah OKU, itu yang saya kata berdaftarlah dengan JKM kerana pendaftaran itu akan memberikan manfaat kepada mereka untuk mendapat hampir 30 kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Selain dasar Pelantindakan OKU dan Akta OKU 2008, Penubuhan Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya atau MKBOKU juga mempunyai peranan besar bagi membolehkan golongan tersebut menikmati kesaksamaan hak dan peluang sama seperti masyarakat lain. Untuk memastikan OKU juga tidak ketinggalan dalam dunia digital dan komunikasi, kerajaan juga meminta semua agensi yang membangunkan laman web menyediakan kemudahan World Wide Web Consortium atau W3C bagi membolehkan capaian kepada OKU. Tahukah anda sebenarnya dalam negara kita terdapat begitu ramai sekali golongan OKU yang hebat dan tidak kurang juga berjaya dan kaya. Antara pembuktian nama-nama yang berjaya dalam persada perniagaan dan dalam industri-industri yang mereka ceburi antaranya adalah Hazikah Nurul Huda, Dr. Zumi Muhammad, Saudara Muhammad Zarif Afendi, Encik Suka Ibrahim dan paling membanggakan Lee Tiam Wah iaitu pengasas dan juga pengarah urusan 99 Speedmart. Ini sekaligus membuktikan bahawasanya golongan OKU sebenarnya mampu berdaya saing dan mampu bekerja sama seperti insan lain. Sudah tiba masanya golongan ini diperkasakan dan dibawa ke peringkat kecemerlangan seterusnya supaya dapat membanggakan lagi negara kita. Norliana Zulkifli, Bernama TV. Selamat Hari OKU Sedunia 2020. Pengambilan pekerja dalam kalangan orang kurang upaya OKU semakin meningkat. Sumbangan golongan OKU dalam pembangunan negara mula membuka mata banyak pihak sekaligus mengubah persepsi negatif mengenai keupayaan mereka.
Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat Pathamanathan R. Nalasamy berkata semua pihak tidak seharusnya memandang rendah keupayaan golongan OKU. Ini kerana ramai dalam kalangan mereka yang telah mencapai kejayaan. Jadi ini adalah satu yang baik dan kita mempelawa lebih banyak syarikat dan juga majikan untuk membuka minda mereka dan memberi peluang dan ruang kepada OKU untuk sama-sama dalam alam pekerjaan. Kita tidak boleh mendiskriminasi orang kurang upaya supaya mereka duduk di rumah. Mereka juga boleh menjadi penyumbang kepada ekonomi negara dan apatah lagi kepada di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Sekiranya diberi peluang, mereka akan pergi jauh. Dalam masa sama, pelbagai program turut dilaksana oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu golongan OKU bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang berkenaan. Beliau berkata demikian bersempena sambutan Hari OKU Sedunia bertema Membina Kesejahteraan OKU Mendepani Perubahan.